Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Bertemu kita sekali lagi pada hari ini adalah untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran kita dalam program hari ini yang bertajuk Bagaimana Menguasai KPS dalam Sains SPM 2020. Bersama dengan saya hari ini adalah rakan seperjuangan saya iaitu Puan Syamsidah binti Muhammad Nur daripada SMK Mutiara Impian dan saya sendiri iaitu Puan Nur Falhana binti Osman daripada SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Okey, hai anak-anak cikgu yang cikgu kasihi sekalian. Okey, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga tercinta. Sebelum cikgu memulakan program pada hari ini, izinkan cikgu memberikan serangkap pantun. Makan sate hangat-hangat, hujan turun lebat-lebat, pagi-pagi memang semangat, tentangan hidup kian hebat. Okey, kalau kita tengok kat sini, tentangan hidup kita semakin hari semakin hebat. Jadi anak-anak perlulah memotivasikan diri sendiri dalam usaha untuk meningkatkan kelangsungan hidup kita. Baik, motivasikanlah dirimu wahai anak-anakku, di mana hidup kita adalah perjuangan. Jatuh, berdirilah kembali. Kalah, cubalah lagi. Gagal, bangkitlah semula. Okey, itulah dia motivasi untuk anak-anak cikgu yang cikgu kasihi. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, mari kita ke slide kita yang berikutnya iaitu objektif pembelajaran pada hari ini adalah baik, murid boleh. Yang pertama adalah mengenal pasti 12 elemen dalam kemahiran proses sains. Yang kedua, mengenal pasti 3 pemboleh ubah. Yang ketiga, membina hipotesis berdasarkan pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Yang keempat, menyatakan pemerhatian dan inference berdasarkan rangsangan. Dan yang kelima, mendefinisi secara operasi berdasarkan eksperimen. Serta yang terakhir, anak-anak diharap dapat berkomunikasi menggunakan jadual dan graf. Okey, mari kita ke slide yang berikutnya. Baik, di sini cikgu tunjukkan peta buih di mana ada 12 elemen yang terdapat dalam kemahiran proses sains. Yang pertama, anak-anak, adalah memerhati. Yang kedua, membuat inference. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Yang keempat, membina hipotesis. Yang keenam, iaitu mengelas. Yang ketujuh, mengukur dan menggunakan nombor. Yang kelapan, meramal. Seterusnya, berkomunikasi, perhubungan ruang dan masa, mentafsir data dan yang terakhir iaitu mendefinisi secara operasi. Ini adalah 12 kemahiran proses sains yang terdapat dalam Sains Kertas 2 1511/2. Seterusnya kita tengok kepada tips mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, ada berapa pemboleh ubah anak-anak? Ada berapa? Cuba anak-anak jawab di rumah. Ada berapa pemboleh ubah yang terlibat dalam kemahiran proses sains? Okey, ada 3 kemahiran, ada 3 pemboleh ubah yang terlibat dalam kemahiran proses sains, iaitu yang pertama adalah pemboleh ubah dimalarkan, yang kedua pemboleh ubah dimanipulasi, dan yang ketiga adalah pemboleh ubah bergerak balas. Baik, di sini cikgu nak bagi singkatan sebab selepas ni cikgu Syamsidah dan saya akan menggunakan singkatan sahaja berbanding nama yang panjang. Baik, yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan, cikgu akan sebut sebagai CV. Pemboleh ubah dimanipulasi, cikgu akan sebut MV. Dan pemboleh ubah bergerak balas, cikgu akan sebut RV. Ya, pastikan anak-anak di rumah mengambil catatan kerana selepas ini cikgu hanya akan menggunakan singkatan-singkatan
CV, MV dan RV pada slide-slide berikutnya. Baik, tips pemboleh ubah yang pertama, radas tidak boleh dipertimbangkan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Ingat anak-anak, radas tak boleh pemboleh ubah dimalarkan. Dan setiap semua pemboleh ubah mestilah mempunyai parameter, iaitu penerangan kepada setiap pemboleh ubah. Okey, mesti anak-anak tertanya-tanya, apakah itu parameter? Apa dia parameter ni? Macam mana kamu nak letakkan di hadapan pemboleh ubah? Sebagai contoh, okey, kita ada bahan. Bahan kita adalah spring. Okey, anak-anak tengok di sini, ini adalah spring. Okey, spring ni kita kena letakkan parameter. Okey, parameter contohnya adalah seperti panjang asal. Jadi kita letakkan di belakang adalah spring. Dia akan bunyi panjang asal spring. Yang kedua, kita boleh gunakan ketebalan spring. Dan yang ketiga, kita boleh gunakan adalah jenis. Jenis spring. Jadi, kelemahan pelajar, anak-anak cikgu ni selalu letak spring saja, tanpa meletakkan parameter. Jadi hati-hati kena letakkan pemboleh ubah di hadapannya. Mestilah ada parameter. Baik, seterusnya tip cikgu. Okey, bagaimana untuk kamu mengetahui, mengenal pasti pemboleh ubah? Okey, yang pertama, jadual yang pertama kamu jumpa, okey, cikgu pointkan di sini. Ini adalah MV. Okey, anak-anak, ini adalah MV dan yang ni adalah RV. Begitu juga kalau sekiranya kita jumpa jadual berbentuk begini. Okey anak-anak, jadi kamu akan lihat yang pertama, jadual pertama yang kita jumpa ini adalah MV. Manakala yang kedua adalah RV. Ataupun kita jumpa daripada graf. Okey, daripada graf ni kamu kena ambil tahu. Okey, graf ni paksi Y adalah RV. Manakala paksi X ni adalah MV. Cikgu percaya semua anak-anak di rumah dah mahir bagaimana untuk mengenal pasti MV dan RV. Dah ditekankan oleh guru-guru di sekolah bagaimana untuk mengenal pasti MV dan RV daripada jadual dan graf. Baik, seterusnya tips yang pertama untuk mengenal pasti pemboleh ubah adalah daripada gambar rajah. Pelajar-pelajar perlu menganalisis apakah persamaan dan perbezaan yang terdapat daripada rajah P, okey, rajah P, rajah Q, rajah R dan rajah S. Baik, kita tengok di sini yang sama berada labeling di tengah-tengah. Okey, iaitu kapas steril, tabung uji, bubur nutrien dan bakteria. Manakala yang berbeza adalah peti sejuk, pandai. Ada yang dijawab di rumah. Peti sejuk, suhu bilik, suhu 35 darjah Celsius dan suhu 60 darjah Celsius. Jadi apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? MV yang berbeza-beza. Jadi MV yang berbeza adalah pandai, suhu. Okey, manakala yang sama? Kita tengok di tengah. Apa yang sama? Okey, di sini. Okey, bolehkah cikgu kata tadi guna pemboleh ubah dimalarkan untuk bahan radas? Radas tak boleh dipertimbangkan. Maka kita tak boleh menggunakan kapas steril dan tabung uji. Okey, sebaliknya kita gunakan adalah bubur nutrien dan bakteria. Bolehkah letak macam tu saja? Pandai. Tak boleh, kita kena letakkan parameter. Okey, contoh jawapan. Baik, pemboleh ubah dimalarkan adalah yang sama, iaitu bubur, nutrien dan diletakkan parameter iaitu isi padu. Very good. Kemudian MV adalah yang berbeza-beza iaitu suhu. Okey, jadi suhu yang berbeza-beza. Dan pemboleh ubah bergerak balas iaitu RV adalah by the end hasil. Kita nak tengok apa? Kita nak tengok keadaan bubur nutrien. Saya pasti ada yang tertanya-tanya, kalau guna kekeruhan boleh tak cikgu? Jawapannya boleh. Kekeruhan bubur nutrien. Okey.
Seterusnya, tips yang kedua untuk mengenal pasti pemboleh ubah adalah daripada jadual. Okey, jadual yang pertama, kita rujuk pada jadual ini, bahan dan takat didih. Okey, jadi bahan air suling tambah garam. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, MV, manakala takat didih adalah RV. Tips yang ketiga, sama macam cikgu sebut daripada slide sebelum ni, iaitu daripada graf. Iaitu graf part C1 yang pertama adalah pemboleh ubah bergerak, balas ataupun ringkasannya, pandai, adalah RV. Manakala pemboleh ubah pada part CX adalah MV. Okey, kita ke slide seterusnya. Contoh yang keempat, okey, dari tips yang keempat, okey, daripada pernyataan soalan, iaitu contoh rajah A dan B nunjukkan eksperimen untuk membandingkan kecergasan tindak balas logam L dan logam M dengan menggunakan asid hidroklorik cair. Okey, jadi isi penting kat sini kita tengok yang sama. Kita baca soalan, yang sama adalah asid hidroklorik cair. Jadi kita kena letakkan parameter di hadapan. Anak-anak, kita letakkan parameter untuk asid hidroklorik cair, iaitu isi padu dan atau kepekatan asid hidroklorik. Okey, yang kedua, apakah yang berbeza? Iaitu pemboleh ubah dimanipulasi ataupun kita panggil sebagai MV, iaitu jenis logam. Jadi kita ada logam L, kita ada logam M, maka kita rumuskan kedua-dua ini adalah jenis logam. Dan yang terakhir, iaitu RV kita, merupakan keputusan apakah yang berlaku, iaitu kecergasan tindak balas yang merujuk kepada MV kita, RV kita pada hari ini. Okey, so clear? Saya harap kamu semua dah clear. CV, MV dan RV. Okey, kita ke slide seterusnya. Pastikan kamu tidak lupa meletakkan parameter untuk setiap pemboleh ubah. Okey, contoh untuk pepejal kita boleh gunakan parameter jisim, berat, kuantiti, saiz, jenis, kehadiran, diameter, ketebalan ataupun isi padu bagi agar-agar nutrien. Manakala untuk cecair, okey, ini cecair, kita boleh gunakan isi padu dan kepekatan. Manakala untuk gas, kita boleh gunakan isi padu ataupun bilangan gelembung gas yang terhasil. Contoh dalam proses penapaian, kita tengok berapa banyak bubble ataupun bilangan gelembung gas yang terhasil. Okey, so jangan lupa parameter untuk setiap bahan yang kamu letakkan. Okey, kita cuba buat latihan bersama-sama. Okey, contoh di sini, 4 keping kertas A, B, C dan D telah dicelup dengan antibiotik yang berlainan kepekatan diletakkan di atas agar-agar nutrien yang mengandungi kultur bakteria. Okey, jadi kita rujuk pada rajah ada A, B, C dan D di dalam piring Petri yang sama dan kita nak tengok apakah hasil. Sebelum kita tengok hasil, kita kena tentukan apakah MV dan CV-nya. Okey. Jadi kita buat analisis daripada soalan. Okey, apakah yang sama dan apakah yang berbeza. Okey, sekarang pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang berbeza untuk setiap piring Petri A, B, C dan D itu adalah kepekatan antibiotik. Okey, cikgu dah bagi MV. Sekarang cuba kamu cari apakah CV dan apakah RV, iaitu hasil yang kita nak tengok selepas eksperimen ini dijalankan. Okey, RV kita. Okey, saya percaya anak-anak di rumah dah pernah membuat latihan ni. Okey, iaitu diameter kawasan jernih. Kenapa diameter? Kenapa tidak menggunakan luas? Okey, saya jawab, bila kamu tengok di hadapan ni, okey,
depan kamu ni, yang kita nampak ni bentuk-bentuk adalah berbentuk bulat ataupun spera bulat. Jadi kalau bulat, kita akan gunakan diameter kawasan jernih. Lebih tepat berbanding luas kawasan jernih. Dan seterusnya adalah RV kita. Okey, iaitu CV kita, maafkan cikgu. CV kita adalah jenis antibiotik. Dan cikgu percaya, mesti ramai yang tertanya-tanya, boleh tak jenis bakteria cikgu? Jawapannya boleh. Okey, jadi kita boleh gunakan CV kita yang malar, yang sama. Kita boleh guna jenis antibiotik yang sama. Iaitu contoh, kita boleh gunakan penicillin ataupun streptomycin. Okey, dan kita juga kena samakan iaitu jenis bakteria. Mesti bakteria yang sama. Tak boleh satu guna bakteria, satu guna COVID-19. Contoh, coronavirus. Tak boleh. Kena kalau nak guna bakteria, mestilah semua bakteria yang sama. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tengok adalah kemahiran untuk membina hipotesis. Okey, jadi tadi kamu dah ada mengawal pemboleh ubah. Okey, ni yang kedua, iaitu membina hipotesis. Okey, dalam ayat hipotesis, mestilah mempunyai hubungan. Okey, kamu tengok kat sini, hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu MV, dengan pemboleh ubah bergerak balas. Clear? Okey. Cikgu harap kamu clear. Dalam hipotesis, mesti ada MV dengan RV. Tidak boleh ada. Okey, tak boleh ada perkataan seperti mengkaji dan menentukan. Okey, ini ayat favorite. Bila soalan tanya hipotesis, calon akan jawab untuk mengkaji. Salah, Jadi untuk mengkaji itu adalah sebenarnya tujuan. Okey, hipotesis kamu, wahai anak-anakku yang saya sayangi. Baik, hipotesis mestilah boleh diuji, terarah dan spesifik. Contoh penulisan yang tepat adalah jika MV maka RV. Okey, ataupun kamu boleh guna semakin PM semakin PG. PM tu apa? PM tu adalah MV. Jadi kamu akan mula dengan semakin MV semakin RV. Apa yang dikatakan sebagai terarah mesti bermula dengan pemboleh ubah dimanipulasi MV, barulah diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Bagus. Okey. Jadi pola mesti ikut MV diikuti dengan RV. Okey, saya percaya ramai yang dah mahir dalam membina hipotesis. Baik, seterusnya kita tengok tutorial kita sekarang. Okey, Raja 2 menunjukkan susunan radas mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung. Okey, dari soalan kamu pandai, kamu kena tackle daripada soalan ketebalan kanta cembung dengan jarak fokus kanta. Okey, daripada soalan kamu dah boleh buat, kamu dah boleh mengenal pasti pemboleh ubah MV dengan RV. Jadi kat sini ketebalan kanta adalah apa? Okey, adalah MV. Manakala jarak fokus adalah RV. Okey, dia bagi rajah kat sini. Okey, kemudian dia bagi jadual. Kamu analisis jadual. Baik. Jadual yang pertama, okey, very good, adalah ketebalan kanta. Manakala yang kedua, jadual yang kedua kita jumpa tu adalah jarak fokus. Jadi ketebalan kanta adalah MV, manakala jarak fokus adalah RV. Maka bina hipotesis yang dibuat, yang boleh kamu buat daripada rajah, daripada jadual. Cikgu ulang balik. Hipotesis adalah hubungan antara MV dengan RV. Dah siap dah kot di rumah? Okey, kamu boleh buat secara lisan. Iaitu semakin tinggi ketebalan kanta, semakin dekat jarak fokus. Okey. Semakin bertambah ketebalan kanta, semakin dekat jarak fokus. Ataupun kamu boleh guna jika MV maka RV. Jika bertambah ketebalan kanta, maka semakin dekat jarak fokus.
kita boleh guna pola semakin-semakin ataupun jika maka. Seterusnya, okey, rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji jumlah karbon dioksida yang dibebaskan semasa proses penapaian. Okey, proses penapaian. Ya, anak-anak tengok di rajah ni. Proses penapaian di mana glukosa ditambahkan dengan yeast di dalam kelalangkun, kita akan biarkan selama beberapa hari menyebabkan gas karbon dioksida terbebas melalui salur kaca ni. Okey, dan isi padu gas karbon dioksida yang terkumpul berada di dalam burette. Okey, maka di sini kita tengok penjadualan data keputusan eksperimen penapaian adalah masa dan isi padu gas. Okey, tadi cikgu dah cerita dah macam mana nak dapatkan MV dengan RV kan? Okey, yang pertama yang mula kamu jumpa adalah MV, iaitu masa. Yang kedua yang kamu nampak daripada jadual adalah isi padu gas. Okey, sekarang kamu nak bina hipotesis. Okey, bagaimana kamu nak bina hipotesis daripada soalan ataupun daripada eksperimen yang kita nak lakukan ni. Okey, jadi kamu buat contoh cadangan jawapan adalah jika masa bertambah, maka isi padu gas yang terkumpul turut bertambah. Okey, ataupun kamu boleh juga guna semakin bertambah masa, semakin bertambah isi padu gas. Very good. Okey, sekarang saya rasa kamu dah mula menguasai dengan baik bagaimana untuk menghasilkan hipotesis, membuat hubungan di antara MV dengan RV. So, kita akan pergi kepada slide yang berikutnya, iaitu kemahiran proses sains memerhati. Okey, nama pemerhati, selalunya kita perhati guna apa? Pandai. Mestilah menggunakan mata. Kita akan gunakan 5 panca indera kita. Okey, iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Ini adalah kemahiran proses sains memerhati. Okey, tips. Okey, tips bagaimana nak jawab soalan pemerhatian ni. Okey, yang pertama, pelajar perlu memerhati rajah yang diberi. Perhati tengok. Okey, rajah yang diberi, cari keputusan ataupun hasil daripada rajah. Dan sekiranya diberikan 2 rajah, maka pelajar-pelajar perlu membuat perbandingan antara rajah 1 dan rajah 2. Catat apa yang dilihat sahaja. Okey, yang lihat saja, yang tak nampak jangan jawab. Okey. Baik, contoh. Okey. Okey, ini cikgu teruskan kepada inference. Cikgu combine sekali pemerhatian bersama dengan inference. Okey, contoh untuk menjawab inference, kamu mestilah bermula dengan ayat pemerhatian. Okey, mesti ada pemerhatian di depan. Tadi cikgu kata apa? Pemerhatian tu adalah perbezaan. Apa yang kamu nampak daripada rajah yang diberikan. Okey, dan selalunya inference akan mengiringi dengan soalan ayat pemerhatian. Okey. Contoh jawapan pemerhatian. Pemerhatian, kecerahan mentor dalam bintang X adalah paling cerah. Ini pemerhatian ni. Ni kecerahan mentor dalam bintang X paling cerah. Okey, kemudian kita tambah kerana. Maka kerana ni adalah permulaan untuk menjawab soalan inference, iaitu inference adalah sebab kepada pemerhatian. Mengapa mentol ni, kecerahan mentol dalam bintang X ni menjadi cerah? Sebab apa? Okey, maka alasannya, sebabnya adalah kerana jumlah tenaga elektrik dalam bintang X adalah paling banyak. Very good. Okey, cikgu rasa kamu dah clear. So, rumusan dia adalah pemerhatian. Kamu bandingkan apa yang kamu nampak. Kemudian, inference adalah sebab kepada pemerhatian. Maka, ayat kamu akan jadi kecerahan mentor dalam X adalah cerah. Pemerhatian kerana sebabnya adalah jumlah tenaga elektrik dalam bintang X adalah paling banyak.
Okey anak-anak, so kita dah ada berapa sekarang ni kemahiran proses sains? Kita ada mengawal pemboleh ubah, kita ada membina hipotesis, kita ada membuat pemerhatian dan kita ada memberi inference. Rajah 1.2 menunjukkan kesan ke atas plastisin apabila bongkah logam P dan bongkah logam Q dijatuhkan. Jadi anak-anak rujuk pada rajah yang diberikan. Okey. Dan kamu perlu membina satu pemerhatian. Sebelum kamu membina satu pemerhatian, kamu rujuk pada rajah yang diberikan, lihat pada lekukan P dan juga lihat pada lekukan Q. Very good. Pemerhatian yang boleh dibuat adalah tengok dan banding, di mana lekukan P lebih dalam berbanding lekukan Q. Okey, nampak di sini ada perbandingan iaitu lekukan P lebih dalam berbanding lekukan Q. Seterusnya, inference. Memberikan sebab kepada pemerhatian. Baik, rajah menunjukkan eksperimen mengkaji tekanan. Okey, jadi kat sini kita nampak tekanan adalah RV yang dihasilkan oleh bongkah logam P dan bongkah logam Q yang sama jisimnya. Jadi yang sama ni merujuk pada CV. Okey, kemudian kita lihat pada rajah 1.2 kesan ke atas plastisin apabila bongkah logam P dan bongkah logam Q dijatuhkan. Jadi kita tengok kat sini tadi yang kita tengok tadi kedalaman lekukan P, kedalaman lekukan Q adalah RV. Okey, jadi bina satu pemerhatian, lekukan P lebih dalam. Banding tak? Banding. Lekukan P lebih dalam berbanding lekukan Q. Lagi bagus jawapan macam ni. Lekukan Q kurang dalam pun boleh. Okey, daripada slide yang tadi cikgu tunjuk pemerhatian, buat inference. Jadi inference yang boleh kamu buat iaitu alasan mengapa lekukan P lebih dalam. Okey, mengapa? Kerana luas permukaan sentuhan adalah lebih kecil menghasilkan tekanan yang besar. Okey, sebab apa P dalam? Okey, jawapan alasan kerana luas permukaan sentuhan lebih kecil menghasilkan tekanan yang besar. Okey. Ataupun jawapan lain, kamu boleh mula dengan kerana sekiranya di soalan di atas ada pemerhatian. Okay, kerana luas permukaan sentuhan P lebih kecil, kerana luas permukaan sentuhan Q lebih besar, kerana luas permukaan sentuhan P lebih kecil berbanding Q. Okay, semua ni adalah alasan yang merujuk pada bagaimana untuk kamu menjawab soalan inference. Seterusnya, okey, latihan kita seterusnya, okey, eksperimen untuk mengkaji kekondaksian elektrik plumbum 2 bromida. Okey, rujuk pada rajah 1.1, 1.2. Tadi cikgu kata ada 4 tips kan untuk mengetahui, mengenal pasti pemboleh ubah, iaitu yang pertama kita tengok dekat soalan ni. Okey, jadi dekat soalan ni anak-anak kita tengok ada kekondaksian elektrik. Ini adalah RV. Okey, kemudian RV ni ditunjukkan oleh pergerakan jarum ammeter. Ini adalah RV kita, iaitu hasil kepada eksperimen. Okey, kemudian kita tengok pula di sebelah sini, okey, ada pepejal plumbum 2 bromida dan juga leburan plumbum 2 bromida. Dua-dua ni merujuk pada keadaan plumbum 2 bromida yang berbeza, iaitu MV. Baik, soalan cikgu, anak-anak, nyatakan pemerhatian. Apakah pemerhatian pada jarum ammeter? Okey, jadi kita rujuk pada rajah 1.2. Apa yang berlaku pada pergerakan jarum ammeter? Bila sebut jarum, kita ada jarum ammeter, kita ada jarum galvanometer, kita ada jarum voltmeter.
Bila ada jarum, maka kamu ayat ataupun perkataan yang paling sesuai untuk kamu gunakan adalah pemesongan. Okey, untuk kes ni, jarum emitter terpesong adalah pemerhatian. Baik, seterusnya kita tengok pepejar plumbum dual morbida dan leburan plumbum dual morbida. Kamu boleh ramal dah. Kalau lepas pemerhatian mesti ada inference. Jadi mengapa? Inference dia, mengapa pepejar plumbum dual morbida, leburan plumbum dual morbida? Apakah inference? Sebab berlakunya pemesongan kepada jarum emitter pada rajah 1.2. Okey. Bina inference, nyatakan inference berdasarkan pemerhatian mengapa jarum emitter terpesong kerana plumbum dual bromida mengkondaksikan elektrik dalam keadaan leburan sahaja. Jadi, plumbum dual bromida ni adalah bahan ion. Okey, ciri-ciri bahan ion, dia hanya mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan cecair, sama ada leburan ataupun larutan, baru dia boleh mengkondaksikan elektrik berbanding dalam keadaan pepejar. Baik, soalan seterusnya. Okey, ada rajah A. Okey, ni rajah A. Ada rajah B. Okey. Tulis satu pemerhatian. Jadi kamu tengok apakah hasil RV kamu. Buat perbandingan. Okey, tengok ni bentuk bulatan. Cakra antibiotik berbentuk bulat. Okey, maka kita akan guna apa? Pandai. Kita akan guna diameter kawasan jernih. Bandingkan A dan B. Okey, jadi jawapan kamu. Okey, tengok perbandingan A dan B ialah diameter kawasan jernih bagi A lebih besar berbanding diameter kawasan jernih bagi B. Okey, ini adalah pemerhatian di mana pelajar melihat dan membandingkan situasi yang diberikan. Seterusnya, inference. Kita tengok, oh dia bagi kat sini kepekatan tinggi. Oh dia bagi kat sini kepekatan rendah. Jadi apakah inference-nya? Okey, kenapa A lebih luas diameternya? Kerana cakra antibiotik berkepekatan tinggi membunuh lebih banyak bakteria. Okey, jadi kamu mahirkan diri kamu bagaimana untuk membuat pemerhatian daripada soalan, bandingkan dan kemudian kamu berikan sebab kepada pemerhatian yang kamu buat daripada RV yang nampak tadi. Okey? Baik, seterusnya. Okey. Ini adalah kemahiran proses sains berkomunikasi. Baik, tips untuk kamu membina graf adalah yang pertama, okey, kamu kena baca skala pada paksi X dan paksi Y. Okey, kemudian kamu plot titik. Plot titik pun ramai calon, okey, ramai pelajar dia suka nak buat titik-titik-titik. Cikgu cadangkan, cikgu sarankan pada anak-anak cikgu, kamu buatlah pangkah kecil-kecil. Okey, pangkah untuk plot titik. Dan langkah yang ketiga, kamu sambungkan semua plot-plot titik kamu tu tadi dan tengok kalau garis lurus. Nampak plot tu garis lurus, mesti guna pembaris. Sebaliknya, sekiranya garis lengkung, maka pelajar tidak boleh menggunakan pembaris. Sambung freehand saja. Kita lihat pada carta bar yang merupakan graf yang kedua. Okey, graf yang kedua iaitu carta bar anak-anak. Ada dua pula carta bar. Ada dua jenis carta bar iaitu carta bar yang jauh-jauh dan yang kedua adalah histogram iaitu carta bar yang rapat-rapat. Okey, saya harap anak-anak boleh ikut saya lah. Okey, ini adalah contoh graf garis. Okey, graf garis ni kalau kita lihat, okey, dia ada lengkungan. Okey, jadi bila ada lengkungan, okey, calon perlu plot semua titik dan nak guna pembaris tak? Jadi tak perlu guna pembaris, sebaliknya hanya
freehand. Okey, markah yang diperuntukkan adalah 2 markah. Di mana markah pertama apabila pelajar memindahkan plot titik dengan betul, dan yang kedua adalah menyambungkan titik-titik tanpa menggunakan pembaris. Okey? Okey, ini adalah carta bar. Okey, carta bar. Okey, tengok dekat paksi X. Okey, paksi X dia bukan nombor. Okey, dia adalah lengkung komposit, gelung dan sepusat. Okey. Ini dah terlari sikit, maafkan cikgu. Yang hujung sekali ni adalah komposit. Okey, jadi calon akan pindah semua titik dengan betul dan bar dilukis sama lebar. Okey, untuk markah kedua. Okey, jadi ada soalan sikit kat bawah ni. Nyatakan jenis variasi. Okey, kita ada 2 je variasi. Variasi selanjar, variasi tak selanjar. Jadi kita nak bezakan selanjar dengan tak selanjar tu, kita tengok bahagian paksi X ni. Kalau dia bukan nombor, maka kita akan menggunakan variasi tak selanjar. Ingat anak-anak, bukan nombor, variasi tak selanjar. Sebaliknya, kalau bawah ni adalah nombor, julat, maka kita perlu guna histogram, iaitu variasi yang digunakan ataupun jenis variasinya adalah variasi selanjar. Okey. Baik, yang terakhir, okey, untuk kemahiran proses sains adalah mendefinisi secara operasi. Ini kalau dalam soalan bahagian A, kertas 2, duduk bawah sekali. Okey, ini adalah KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi, di mana pelajar perlu mendefinisikan apakah hasil yang eksperimen yang kita dah buat tadi. Okey. Mendefinisi secara operasi pemboleh ubah atau fenomena daripada pengoperasian. Jadi, calon perlulah bermula dengan apa yang ditanya. Okey, contoh, dia tanya definisi secara operasi mengenai antibiotik. Antibiotik tu apa? Okey, jadi daripada eksperimen mungkin calon boleh jawab antibiotik ialah bahan yang ditunjukkan oleh diameter kawasan jernih. Apakah hasil ataupun RV yang nampak? Itu kita baru kita dapat mendefinisi operasi tu. Definisi ni maksudnya apa yang kamu dapat daripada operasi. Operasi tu eksperimen. Apa yang kamu cari? Apa hasil kamu nak dapatkan? Contoh kalau kita guna penggumpalan lateks, eksperimen penggumpalan lateks. Apakah definisi secara operasi bagi asid? Jadi kamu akan mulakan. Apa yang ditanya? Asid ialah bahan atau larutan yang menyebabkan lateks tergumpal. Okey, itu adalah definisi secara operasi. Okey, seterusnya. Okey, tips untuk menjawab mendefinisi secara operasi. Okey, mesti dijawab berdasarkan pemerhatian. Pemerhatian tadi ingat balik, cikgu rujuk pada apa? Rujuk pada RV yang nampak. Okey, RV kita, hasil keputusan kita. Okey, ayat umum, apa yang ditanya, ni apa yang ditanya ni dalam soalan, apa yang ditanya adalah bahan ke, cecair, logam, mikroorganisma, proses, prinsip, daya, teori dan sebagainya yang menyebabkan RV kita. Okey, apa hasil yang kita nak tengok. Seterusnya, okey, ini adalah rumusan bagaimana kita mendefinisi secara operasi, iaitu istilah apa yang ditanya dan kita sambungkan bahan ke, proses ke, macam yang saya sebutkan tadi adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun RV yang diperhatikan. Okey, ini adalah contoh-contoh mendefinisi secara operasi. Di situ cikgu letakkan parameter dan juga perubahan. Jadi cikgu tak baca semua. Okey, cikgu baca satu saja. Contoh, air suling ialah bahan yang mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, ini adalah bagaimana kamu mendefinisi secara operasi.
Okey, contoh jawapan pun sama. Cikgu pergi satu saja contoh. Okey, contoh yang pertama. Tadi cikgu dah tunjukkan. Okey, antibiotik. Okey, iaitu luas kawasan jernih. Jadi kamu mula definisi secara operasi. Antibiotik adalah bahan yang boleh membuat kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien. Okey, apa yang hasil yang kamu nampak tu? Okey, kamu masukkan sebagai definisi secara operasi. Okey, seterusnya, okey, kita tengok pada satu latihan. Okey, contoh, okey, kat sini kita ada tadi soalan yang sama juga sebenarnya. Membuat perhatian, pemerhatian dan membuat inference. Okey, jadi jawapan soalan yang terakhir, contoh dia boleh tanya, nyatakan definisi secara operasi bagi antibiotik dalam eksperimen ini. Jadi cikgu bagi tips lah tadi. Okey, definisi secara operasi, apa yang ditanya ialah bahan yang RV nampak. Okey, apa RV nampak kamu? Iaitu diameter kawasan jernih. Okey, antibiotik ialah bahan yang menyebabkan terbentuknya kawasan jernih, diameter kawasan jernih. Okey, jadi kita dah tamat sesi untuk kemahiran proses sains. So now, okey, kita akan evaluate your skills. Okey, kamu dah belajar skills kemahiran tadi, kemahiran proses sains, betul? Okey, jadi kita nak tengok mampukah kamu untuk menjawab contoh soalan 1511/2 sains SPM. Okey, kita tengok soalan. Rajah menunjukkan susunan radas untuk menyiasat kesan kehadiran benda asing terhadap takat didih air suling. Dari soalan, okey, kamu dah boleh mengenal pasti pemboleh ubah, MV dan RV. Okey, sekarang kita rujuk. Kehadiran benda asing adalah MV, manakala takat didih air suling adalah RV. Okey, come on, pelajar-pelajar, cuba jawab. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah dimalarkan? Tiga-tiga ada pada soalan. Okey, rujuk pada rajah, rujuk pada jadual. Ingat tadi cikgu kata jadual yang mula jumpa adalah MV, jadual yang kedua kita jumpa adalah RV. Okey, kemudian bina pemerhatian. Pemerhatian adalah RV yang nampak, inference adalah sebab kepada pemerhatian dan definisi secara operasi bagi benda asing. Okey, soalan yang pertama. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jenis bahan. Mana dapat jenis bahan ni? Okey, ni dekat jadual ni. Okey, kita letakkan parameter saja. Jenis bahan. Kehadiran benda asing. Mana dapat kehadiran benda asing? Sama daripada soalan. Kehadiran benda asing. Okey. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas adalah takat didih air suling. Di mana? Okey, ni dekat sini cikgu ambil. Okey. Kemudian pemboleh ubah dimalarkan adalah yang sama. Okey, iaitu isi padu air suling. Baik, soalan seterusnya. Nyatakan satu pemerhatian. Buat perbandingan. Okey, takat didih campuran air suling dan garam biasa adalah lebih tinggi berbanding takat didih air suling. Mana dapat kat sini? Daripada jadual ni. Ini adalah hasil. Yang mana hasil eksperimen ni, hasil putusan ni kita bandingkan. Itu adalah pemerhatian. Baik, seterusnya nyatakan inference. Okey, inference tadi cikgu kata apa? Bagus. Adalah sebab kepada pemerhatian. Mengapa? Okey, kerana terdapatnya kehadiran benda asing atau garam biasa. Dan seterusnya mendefinisi secara operasi bagi benda asing. Jadi kamu kena start dengan apa? Ingat balik, benda asing ialah bahan yang meningkatkan takat didih air suling. Okey, itu saja mengenai kemahiran proses sains yang terlibat dalam teknik ataupun pembentangan kita pada hari ini.
Okey, sekarang saya menjemput Puan Syamsida binti Muhammad Nur daripada SMK Mutiara Impian untuk meneruskan lagi bahagian C. Jadi kamu jangan berhenti di sini. Kita nak tingkatkan lagi kemahiran kamu dalam kemahiran proses sains. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Falhana. Baik anak pelajar, izinkan cikgu untuk membentangkan slot yang seterusnya. Okey, ke slide yang seterusnya. Okey. So objektif pembelajaran kita adalah yang pertama, murid dapat merancang eksperimen atau membuat penyiasatan saintifik. Okey, seterusnya membina konsep dan akhir sekali menyelesaikan masalah yang diberikan. Okey, pelajar mesti tertanya-tanya, apa ni objektif kita? Merancang eksperimen, membina konsep, menyelesaikan masalah yang diberikan. Okey, ini semua ni ketiga-tiga ni adalah ketiga-tiga elemen ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Biasanya kita sebut kebat. Tetapi bila kita sebut kebat, dia kurang sesuai lah dengan pelajar tak suka. Bila kita sebut soalan kebat je, pelajar tak berapa suka. Jadi sekarang kita tukar kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, cikgu, sebelum cikgu mula, cikgu nak beri sedikit kata-kata hikmah. Iaitu, okey, dalam bahasa Inggeris lah. Okey, if you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up. Okay, pelajar mesti kena bersedia. Okay, walau apa jua cabaran dan halangan yang kita hadapi, kita mesti bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM, iaitu untuk kertas sains pada 2 hari bulan Mac 2021. Okay, seterusnya, cikgu berikan sini panduan untuk menjawab sains SPM kertas 2. Iaitu soalan bahagian C, soalan esei. Soalan esei ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan bahagian C ada 3 soalan, iaitu biasa kita gunakan perkataan C10, C11 dan C12. Apa itu C10? C10 adalah soalan mengeksperimen. C11 dan C12 adalah soalan pilihan. Soalan membina konsep dan soalan menyelesaikan masalah. Oh, cikgu terlupa nak sebut tadi. Soalan C10 itu soalan wajib yang kita wajib jawab. Pelajar mesti jawab soalan C10 dan pelajar boleh pilih sama ada soalan C11 ataupun C12. Okey, kita lihat. Okey, bagaimanakah format soalan untuk C10? Okey, di sini cikgu sediakan template dia. Okey, yang pertama, hipotesis. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, pemboleh ubah. Yang keempat, senarai, radas dan bahan. Yang kelima, kaedah. Dan yang keenam, penjadualan data. Untuk hipotesis. Kita, walaupun dia kata soalan itu soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, tetapi cikgu nak bimbing kamu. Untuk hipotesis, MV data, RV data. Untuk tujuan, mesti ada perkataan. Ini format untuk menulis ya anak pelajar. Untuk mengkaji MV dan RV. Pemboleh ubah, kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasi. Yang keempat, senarai radas dan bahan. Untuk senarai radas dan bahan ni, kamu boleh salin semula semua senarai radas dan bahan yang diberi dalam soalan dan kamu tambah satu bahan lain. Contohnya kalau kamu rasa, kenapa ni cikgu kena tambah satu bahan lain? Boleh tak kalau saya tambah banyak? Saya tambah 5, 6.
Boleh. Kamu boleh tambah banyak mana. Kamu nak tambah tak apa. Satu muka surat pun tak apa. Asalkan ada satu yang berfungsi. Mesti ada satu bahan ataupun alat yang berfungsi. Apa maksud yang berfungsi pula cikgu? Saya tak faham apa maksud yang berfungsi ni. Yang berfungsi maknanya kalau dia tak ada dalam eksperimen itu, maka eksperimen itu akan terjejas. Maka peluang kamu untuk skor markah yang tinggi adalah tipis. Jadi, cikgu rasa kalau cikgu beri kat sini semua format ataupun tips dia, maka cikgu harap kamu dapat skor markah yang lebih baik ataupun yang tinggi. Okey, seterusnya, okey, kita pergi kepada kaedah yang kelima tu. Okey, cikgu beri tips kat sana, lukis, rajah dan labelkan. Okey, jadi kamu kena ada kemahiran untuk melukis. Jadi kadang-kadang pelajar kita macam terlupa apa itu kemahiran melukis. Kemahiran melukis juga adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Bila kita lukis itu kita fikir. Makna kata otak kita berfikir secara kritis dan kreatif. Itu adalah kemahiran melukis itu adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Dan selepas kamu melukis, dan jangan lupa bila kamu melukis, kamu juga kena melabel. Lukisan tanpa label tu tidak membawa apa-apa makna. Okey, lukisan tanpa label tak bawa apa-apa makna. Okey. Dan selepas kamu melukis barulah kamu beri langkah-langkah. Okey, langkah-langkah juga cikgu bantu anak pelajar, cikgu bantu kamu dengan kita bagi akronim. Okey, minta maaf, akronim. Okey, dan kita kata kita ingat secara kreatif. Okey, nanti cikgu jelaskan dalam slide yang seterusnya. Okey. Yang keenam, penjadualan data. Kadang-kadang pelajar dia kata dia tak tahu macam mana nak buat apa maksud penjadualan data. Okey, nak mudahkan kamu adalah penjadualan data itu kamu ingat petak. Ingat jadual, ingat petak. Dalam petak ada dua pemulih ubah, iaitu pemulih ubah dimanipulasi dan pemulih ubah bergerak balas. Okey. Dimanipulasi macam mana pula cikgu? Dimanipulasi itu mesti ada dua. Mesti ada dua. Untuk tahap CJ Pelajaran Malaysia hanya ada 2 manipulasi. Kalau kamu pergi peringkat lebih tinggi mungkin ada 3 manipulasi terlebih daripada 3. Okey. Okey, so kamu hanya perlu ingat dimanipulasi itu ada 2 sahaja. Iaitu cikgu bagi kat situ data 1 dan data 2. Kenapa bahagian RV itu kosong cikgu? Selalu tanya macam tu. Selalu ini soalan-soalan yang biasa cikgu jawablah. Selalu ditanya soalan yang macam ni lah, soalan yang sama. Jadi bergerak balas itu kita hanya merancang eksperimen. Kita tidak melaksanakan eksperimen. Maka yang bergerak balas itu ruangan dia kita kosongkan. Okey? Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey. So slide ini menerangkan tentang soalan 10 itu merancang eksperimen, soalan 11 membina konsep dan soalan 11 menyelesaikan masalah. Okey, kita lihat satu persatu untuk soalan 10. Okey. Okey, tengok soalan dulu. Okey, soalan ni cikgu ambil daripada SPM 2010, iaitu cikgu baca pernyataan dia. Pertumbuhan bakteria adalah lebih baik dalam keadaan gelap daripada keadaan bercahaya. Okey, bila kita lihat pernyataan soalan, bila kamu lihat pernyataan soalan, okey, kamu kena guna highlight. Okey, ini tips dia cikgu bagi ya. Kamu guna highlight. Tahu tak highlight? Highlighter lah kan. Okey, kamu guna highlight, kamu garis, kamu cari MV dan RV. Okey, kamu kena cari MV dan RV. So, dalam soalan ni, okey, kita lihat yang pertama sekali, kita lihat A, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Jadi untuk hipotesis, okey, bermula kalau tak silap cikgu lah daripada 2016 tu, kamu hipotesis hendaklah daripada pernyataan soalan. Okey, kamu boleh cari daripada pernyataan soalan. Okey, cadangan jawapan cikgu beri ini adalah hanya cadangan jawapan cikgu sahaja dan kamu kena ingat untuk soalan esei banyak cadangan jawapan. Okey. Okey, kita lihat. Okey, untuk hipotesis. Okey, untuk hipotesis
jawapan dia, cadangan jawapan cikgu, mikroorganisme lebih aktif dalam keadaan gelap. Okey, cikgu ulang mikroorganisme lebih aktif dalam keadaan gelap. Ini cadangan jawapan cikgu. Okey, yang kedua. Okey, menggunakan piring Petri, agar-agar neutron, bakteria subtilis dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di 10A berdasarkan kriteria berikut. Okey, yang pertama, tujuan eksperimen. Okey. Untuk tujuan eksperimen, pelajar kena ingat mesti ada perkataan untuk mengkaji MV dan RV. Untuk mengkaji itu boleh digantikan oleh untuk menyiasat pun boleh, untuk mengeksperimen pun boleh. Tetapi lebih senanglah kita guna perkataan untuk mengkaji MV dan RV. So, MV dia kamu dah dapat tadi kan daripada penyataan soalan. RV pun ada dari penyataan soalan. Okey. Kita tengok cadangan jawapan. Okey. So, cadangan jawapan dia adalah untuk mengkaji mikroorganisme lebih aktif dalam keadaan gelap. Jadi, kamu lihatlah betapa mudahnya untuk kamu buat tujuan eksperimen itu sebab kamu dah ada MV dan juga ada RV. Okey, sebelum cikgu terlupa, soalan C10 ini adalah soalan aplikasi daripada soalan bahagian A, iaitu soalan KPS, kemahiran proses sains. Jadi apa yang Puan Falahana terang tadi, kita nak apply lah untuk soalan C10. Jadi cikgu rasa mudah untuk kamu buat MV dan RV. Okey. So, seterusnya kita tengok selepas tujuan adalah untuk mengenal pasti pembuli ubah. Okey, markah di situ diberi 2 markah. Okey. Jadi apakah pembuli ubah? Kita ada 3 pembuli ubah. Kita ada pembuli ubah yang dimalarkan, pembuli ubah yang dimanipulasi dan pembuli ubah yang bergerak balas. Jadi cadangan jawapan cikgu adalah pembuli ubah yang dimanipulasi keamatan cahaya. Selalunya kalau kita tulis keamatan cahaya, ramai anak pelajar yang tak boleh nak jawab keamatan cahaya. Jadi apakah alternatif lain untuk kamu jawab bila kamu kata ada keamatan cahaya? Okey, keamatan cahaya mesti ada terang dan gelap. Kalau kamu tulis terang dan gelap, maka kamu dah dapat 1 markah untuk pembuli ubah yang dimanipulasi. Okay? Untuk pembuli ubah bergerak balas pun ada daripada penyataan soalan atau rangsangan soalan, iaitu pertumbuhan mikroorganisme. Ataupun kalau kamu rasa kamu tak boleh jawab pertumbuhan mikroorganisme itu, kamu tulislah bilangan koloni bakteria. Okay? So, untuk soalan esei ni kamu jangan bimbang sangat sebab cadangan jawapan dia ada banyak. Okay? Yang seterusnya adalah pembuli ubah yang dimalarkan. Pembuli ubah yang dimalarkan adalah jenis bakteria. Yang pelajar kena ingat, jika soalan itu adalah berkaitan dengan bakteria, maka pelajar malarkanlah jenis bakteria. Terus malarkan jenis bakteria. Okey. Boleh ke anak pelajar? Okey, cikgu harap kamu boleh buat latihan cikgu bagi ini. Okey, walaupun kita tak bersama di alam maya pun tapi perasaan cikgu tetap dekat dengan kamu. Okey. Seterusnya kita lihat lepas pembuli ubah, kita pergi kepada senarai, radas dan bahan. Okey. Untuk senarai, radas dan bahan, pelajar kena ingat ya, kena sentiasa ingat. Kamu kena salin semula semua radas dan bahan yang diberi dalam soalan dan tambah 1 bahan yang tak ada. Jadi yang tak ada tu macam mana kamu nak ingat? Sebaiknya kamu lukis semula radas dan bahan yang diberi dalam soalan tu. Kamu gunakan kertas lain, kamu lukis satu persatu, barulah kamu boleh ingat. Oh, eksperimen ni eksperimen yang saya dah pernah belajar dengan cikgu dulu. Kalau tidak, kamu tak dapat idea dia. Okay, cara kita nak cari idea adalah dengan melukis dahulu radas dan bahan yang diberi dalam soalan, dan barulah kamu boleh tambah 1 yang tak ada. Tapi kalau kamu rasa kamu dah tak ingat sangat, kamu tambahlah banyak mana. 1 muka surat pun tak apa.
Okay, sebab jika satu betul, kamu meneka pun boleh. Okay? Untuk bahagian tambah tu, satu bahan radar itu, kamu meneka-neka pun tak apa. Sebab soalan esei ni, dia mencari jawapan yang betul. Okay? Mencari jawapan yang betul. Jadi, cikgu harap sangat kamu boleh dapat markah yang penuh untuk bahagian ini. Okay? Kemudian kita tengok pula prosedur dan kaedah. Okay? Prosedur dan kaedah. Okay? Bagaimana kita nak buat prosedur dan kaedah? Untuk prosedur dan kaedah, yang pertama kamu kena ingat, kamu mesti lukis gambar raja. Okay? Lukis gambar raja. Selepas kamu lukis gambar raja, barulah kamu beri kaedah-kaedahnya. Adakah cikgu terlalu cepat? Kalau cikgu terlalu cepat, kamu tolong slow sikit, no, cikgu. Okey. Untuk prosedur dan kaedah, okey, kita dah lukis gambar raja. Okey, kamu lihat cadangan jawapan cikgu. Okey, ni ada sebab okey. Yang pertama, gambar raja, minta maaf, cikgu tak lukislah. Jadi cikgu beri kaedah sahaja kat sini, ya. Yang pertama sekali untuk kaedah, okey, masukkan 5 ml kulturbakteria, Bacillus subtilis dan agar-agar neutron dalam kedua-dua piring Petri. Okay. Langkah yang kedua adalah balut piring Petri B dengan kertas hitam. Okay. Yang ketiga, kedua-dua piring Petri itu kita letakkan di tepi tingkap selama 4 hari. Tanya pula, kenapa 4 hari cikgu? Boleh tak kalau saya buat 2 hari, 3 hari? Ataupun boleh tak kalau saya buat 2 minggu, 3 minggu? Boleh, asalkan tidak kurang daripada 24 jam. Jadi kalau calon rasa, pelajar rasa nak jawab, okey, 2 minggu, letakkan tepi tingkap selama 2 minggu, boleh saja, tidak ada masalah. Nak letak sebulan pun boleh, tetapi tidak kurang dari 24 jam. Okay. Dan seterusnya, selepas 4 hari, perhatikan keadaan agar-agar neutron dan catatkan. Jadi langkah yang keempat tu adalah untuk membuat pemerhatian. Kita perhati dan kita rekodkan. Okay, cikgu harap pelajar jelas dengan kaedah dan ataupun jawapan cikgu beri, cadangan jawapan cikgu. Okay. Okey, akhir sekali adalah penjadualan data. Okey, penjadualan data, ingat. Bila ingat jadual, ingat petak. Dalam petak itu ada MV, ada RV. MV mesti ada maklumat, iaitu maklumat MV1 dan MV2. Untuk RV, kita tak ada keputusan sebab kita hanya merancang eksperimen. Okey. Okey. Seterusnya, okey, cikgu di sini slide ini adalah untuk nak mudahkan pelajar untuk mengingat. Bila kita jawab soalan esei, okey, dia mesti ada kaedah untuk mengingat. Apakah kaedah yang paling mudah untuk kamu ingat? Sebab bukan soalan pertumbuhan bakteria yang akan keluar, tetapi kita tak tahu soalan apa yang akan keluar, cuma kamu kena tahu format dia. Bagaimana kamu nak ingat? Okey, contoh soalan pertumbuhan bakteria sama juga, lebih baik dalam keadaan gelap daripada keadaan bercahaya. Okey. So, yang pertama untuk cadangan hipotesis adalah kamu tulis saja MV campur RV. Okey, yang ini kita pemudah cara. Okey, cikgu nak jadi pemudah cara supaya kamu senang nak jawab soalan esei. Okey. Yang kedua, untuk tujuan eksperimen, kamu tulis saja untuk mengkaji MV campur RV. Okay? Dan yang ketiga, pembuli ubah. Kamu kena ingat ketiga-tiga pembuli ubah yang kamu dah belajar tadi pada bahagian A, iaitu CV, MV dan RV. Okay? Pelajar mesti tanya, kenapa buat? Boleh tak kalau saya buat 2? Boleh. Okay? Sebab 2 markah untuk maksimum untuk bahagian pembuli ubah ini adalah 2 max. Makna kata kalau kamu jawab 2 pun memadai. Tetapi tanggungjawab cikgu adalah beri dekat kamu jawapan yang sebenarnya. Bagaimana kamu patut jawab soalan untuk pembuli ubah.
Okey, jadi kita letakkan ketiga-tiga pemboleh ubah iaitu CV, MV dan RV. Okey. Dan akhir sekali adalah untuk penjadualan, minta maaf, alat dan radas. Okey, untuk alat dan radas, okey, salin semula, okey, alat dan radas atau pembahanan radas yang diberi dalam soalan dan tambah satu yang tidak ada. Okey. Seterusnya untuk prosedur ataupun kaedah. Okey, untuk kaedah, okey, kita buat lukis dulu gambar rajah. Okey, kemudian okey, lukis gambar rajah dan labelkan. Okey, kemudian terus kita pergi kepada kaedah CV dulu. Yang pertama kamu letak CV, iaitu 2 piring Petri dengan kuantiti agar, neutron dan bakteria kultur yang sama. Okey, banyak disediakan. Okey, makna kata bakteria agar neutron yang sama banyak itu adalah CV. Okey, agar neutron yang sama banyak itu adalah CV. Kemudian dia pergi kepada MV. Okey, piring Petri A diletakkan di bawah cahaya matahari dan piring Petri B diletakkan dalam keadaan gelap, dalam tempat gelap. Okey, dan akhirnya RV, kedua-dua piring Petri itu dibiarkan selama 3 hari. Okey, selepas 3 hari keadaan pertumbuhan bakteria ataupun keadaan agar neutron tadi direkodkan. Okey, yang itu untuk RV. Okey. Akhir ulang. Okey, ulang makna kata kalau perlu ulang kamu ulang. Kalau tak perlu ulang maka kamu abaikan ulang itu. Jadi senanglah untuk pelajar nak ingat, okey, pelajar nak ingat kaedah eksperimen. Bagaimana untuk menulis kaedah eksperimen. Jadi kamu tak perlu risaulah soalan apa, tajuk apa yang nak keluar untuk tahun ni. Yang paling penting kamu kena tahu format untuk menjawab kaedah itu. Okey, so kita senang je, CV, MV dan RV. Akhir sekali ulang. So jikalau pelajar tak boleh juga. Kalau pelajar tak boleh juga, susah juga nak ingat. Okey, tak apa. Kita bagi lagi satu langkah yang kita panggil slurry. Bukan slurry, slurry. Okey. So cikgu rasa kalau cikgu dah biasa kan dengan perkataan slurry ini, di mana S itu dia jadi set up apparatus and material as in diagram. Okey, akronim. Okey. L untuk apa? L itu adalah leave, how many days, berapa hari. Jadi kamu boleh biarkan selama 4 hari, 5 hari, tidak kurang dari 24 jam. Okey. Kemudian kita pergi kepada O, observe, buat pemerhatian, mesti ada RV, observe RV. Okey. Dan R itu adalah untuk record. Okey. RV. Kalau rekod saja tak boleh. Kamu mesti catatkan dan rekodkan pertumbuhan bakteria. Mesti ada RV. Kalau kamu catatkan dan rekodkan, maka tidak ada markah. Catatkan dan rekodkan pertumbuhan bakteria. Mesti ada RV kat belakang tu nak. Okey. Kemudian akhir sekali adalah RE. RE ini adalah untuk repeat. Okey. Repeat ni hanyalah sesuai untuk eksperimen yang tertentu. Tetapi pelajar kena ingat, kalau pelajar dah lukis 2 gambar rajah, maka tidak perlu ada repeat. Tak perlu repeat kalau ada 2 gambar rajah. Okay? So kita selalu kata, bila kita melukis, okay, selalu cikgu ingatlah, dia kata drawing can save 1000 words. Betul lah. Okay, bila kita melukis tu, dia dapat menyelamatkan kita. Tak payah kita nak tulis panjang-panjang sebab soalan mengeksperimen, walaupun kita kata soalan ini soalan esei, tapi dia bukan macam esei bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Dia adalah esei point, dalam bentuk point, ya, dalam bentuk point. Okey. Akhir sekali repeat eksperimen NADM. Kalau perlu repeat tu, kita repeat MV yang lagi satu lah. Tapi kalau kamu dah buat, kamu dah melukis, maka tidak perlu repeat. Okey, kita pergi kepada soalan
esei yang seterusnya, iaitu soalan mengkonsepsi. Untuk soalan mengkonsepsi juga, pelajar ada format dia, macam kat depan tadi cikgu letak 3 jadual. Untuk mengkonsepsi, kita perlu ada format juga. Okay? Yang pertama sekali, okay, kita perlu ada maklumat. Yang kedua, kita kena tahu konsep awal. Yang ketiga, kita kena tahu 2 ciri sepunya. 2 ciri sepunya dahulu ya. Anak pelajar minta maaf. Okay, 2 ciri sepunya dahulu. Lepas tu kita boleh buat konsep awal. Kemudian kita bagi satu contoh, satu bukan contoh. Dan kita akhir sekali adalah konsep sebenar. Baik, kita lihat contoh soalan mengkonsepsi. Okey, dalam slide cikgu ni, soalannya adalah nyatakan 2 perbezaan antara pembahagian sel secara mitosis dan meiosis. Soalan ni bukan soalan sport. Jadi soalan ni cikgu pilih daripada modul PDCA. Tetapi kalau kamu nak buat ulang kaji, adalah lebih mudah kamu tengok soalan-soalan yang ada perbandingan. Contohnya, perbandingan di antara tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Perbezaan antara logam dan bukan logam. Apa lagi contoh-contoh lain yang bila kamu tengok ada saja soalan perbandingan itu, maka kamu dah tahu soalan itu boleh jadi soalan bahagian A. Iaitu soalan bahagian A ini adalah untuk menguji kefahaman. Okey, kita lihat contoh jawapan, cadangan jawapan. Untuk cadangan jawapan adalah cikgu sarankan kamu buat dalam bentuk jadual. Kamu jangan tulis dalam bentuk esei. Nanti susah pemeriksa nak cari jawapan yang betul. Jadi wajib buat dalam bentuk jadual. Bila kamu buat dalam bentuk jadual, jawapan kamu kata jawapan tu macam bila dah betul macam jawapan aras tinggi. Calon aras tinggi. Senang nak isi markah, senang nak dapat skor markah. Kita tengok contoh jawapan. Kamu dah belajar tentang mitosis dan meiosis. Betul kan? Kamu dah belajar kan? Ini tingkatan 4 ni, tajuk tingkatan 4 iaitu tajuk keturunan dan variasi. Dan cikgu nak ingatkan kepada pelajar, mitosis dan meiosis ni sangat-sangat penting. Dalam sebab mitosis dan meiosis ni adalah satu bidang biologi. Jadi kamu kena mesti buat mitosis dan meiosis iaitu keturunan dan variasi. Kita lihat balik perbandingan antara mitosis dan meiosis. Apa perbandingan dia? Pertama, berlaku di dalam sel soma untuk mitosis. Untuk meiosis, dia berlaku di dalam sel pembiakan. Kemudian yang kedua, pembahagian sel dia berlaku sekali sahaja. Sel membahagi satu kali. Sekali sahaja. Sel membahagi sekali sahaja. Minta maaf. Dan untuk meiosis, sel membahagi 2 kali. Sebab itu kita ada meiosis 1 dan meiosis 2. Dan jangan lupa anak pelajar, bila kamu buat meiosis, kamu kena tahu, kamu kena tahu satu yang penting, crossover. Crossing over, pindah silang tu berlaku di mana, dekat mana. Dan akibat daripada pindah silang itu, maka akan wujudnya variasi. Dan bila kamu tahu variasi, maka kamu boleh buat perbandingan juga antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Dan pelajar wajib tahu, sebelum kamu menduduki peperiksaan yang sebenar, kamu wajib tahu variasi selanjar dan variasi tak selanjar serta ciri-cirinya. Baik. Seterusnya adalah soalan 11B, stroke 12B, iaitu soalan membina konsep. Membina konsep. Sekarang kita nak bina konsep apa? Tengok contoh dia. Maklumat yang perlu diketahui.
Yang pertama sekali, kenal pasti maklumat. Yang kedua, 2 atau 3 ciri sepunya. Yang ketiga, 1 contoh. Yang keempat, 1 bukan contoh. Dan akhir sekali adalah konsep sebenar. Okey, walau bagaimanapun, semua maklumat ini, format ini ada dalam kertas soalan kamu. Okey, jadi kamu tak perlu bimbanglah nak kena hafal. Sebab ada 1 tahun itu tidak diberikan format ataupun rangka jawapan. Jadi pelajar rasa cukup amat sukar untuk nak jawab soalan. Tetapi sekarang sejak kebelakangan ini kamu diberikan rangka format ataupun rangka jawapan. Jadi kamu kena jawab sahaja. Okey. Okey, berbalik semula kepada slide ini. Okey, kita tengok Okey, so untuk bahagian B ini kita bagi 6 markah. Kita bagi 6 markah. Okey. So di sini juga cikgu terangkan apa maksud ciri sepunya itu. Ciri sepunya itu adalah kita rujuk kepada topik-topik yang ada perbandingan antara 2 atau 3 sifat ataupun proses ataupun tindak balas. Okey. Bolehkah anak pelajar? Cikgu harap kamu boleh ikut cikgu lah setakat ini. Okey. Okey, kita lihat soalan membina konsep. Okey. Okey, Raja, cikgu baca soalan. Okey, Raja 11 di bawah menunjukkan sejenis variasi. Kaji Raja 11 dan terangkan bagaimana anda boleh membina suatu konsep tentang variasi. Jadi bila kamu baca soalan tu, kamu gunalah highlighter. Kamu kena cari kehendak soalan. Pelajar yang tidak faham kehendak soalan, sukar untuk kamu skor A. Kamu kena faham kehendak soalan. Apa soalan tu nak kita jawab. Okay? Kalau tak boleh, tak tahu, kamu kena gariskan. Baca soalan 2 kali. Pertama, baca soalan pertama secara umum je akan baca. Yang kedua, kamu kena garis ataupun highlight kehendak soalan itu. Okay? So, kita tengok kat sini ya. Pertama sekali, okey. Kenal pasti maklumat. Apa jawapannya untuk kenal pasti maklumat? Okey. Boleh lah. Cikgu rasa kamu mesti boleh jawab ni sebab soalan ni macam senang untuk kamu nak jawab kan. Cari maklumat aja. Cari maklumat makna kata kamu kena tengok apa yang ada dalam soalan itu. Apa rajah yang diberi dalam soalan itu dan okey. Kamu boleh bagi jawapan, cadangan jawapan cikgu ada macam ni lah. Jantina, okay, ada gambar jantina tu kan, lelaki perempuan tu jantina. Okay, jenis cap jari, tu jenis cap jari dan jenis kumpulan darah. Okay, adalah contoh variasi. Itu yang kita maksudkan dengan kenal pasti maklumat. Okay, kalau dulu kala, zaman-zaman tahun 2015 dulu, senang je. Kami gunting, okay, soalan tu kami lekat kat jawapan, kertas jawapan dah dapat 1 markah. Tapi saya tidak pastilah sama ada sekarang boleh atau tidak. Jadi untuk jawab yang jawapan yang betulnya, cadangan jawapan adalah kamu salin semulalah maklumat tu kan. Jadi dan kamu tulis ialah contoh variasi. Okey, gambar yang diberi itu ialah contoh variasi atau apa-apa saja soalan yang diberi pun okey ialah apa yang disoalah. Okey. Okey, itu untuk kenal pasti maklumat. Okey. Yang seterusnya. Okey. Kenal pasti 2 ciri sepunya. Kita kena beri 2 ciri sepunya. Kalau dia kata beri 3 ciri sepunya, kamu berilah 3 ciri sepunya. Kalau diminta 2 ciri sepunya, tak payahlah kamu jawab 3, beri 2 sahaja. Okey, 2 ciri sepunya sahaja. Okey, dalam soalan ini okey, 2 ciri sepunya dia. Yang pertama, dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun okey, boleh diwarisi. Okey, yang kedua, menunjukkan perbezaan sifat yang ketara ataupun menunjukkan perbezaan yang ketara ataupun kamu tulis perbezaan ketara pun boleh. Tak payah tulis panjang-panjang. Okey, perbezaan yang ketara. Okey, menunjukkan perbezaan sifat yang ketara, okey, untuk ciri yang kedua. Okey, satu contoh lain. Okey, di sini dia beri jawapan jenis rambut. Okey, ataupun boleh juga jenis cuping
telinga. Jikalau kamu lihat untuk satu contoh lain itu satu markah saja, maka memadailah kamu beri satu jawapan. Okey, jenis rambut dan ataupun jenis cuping telinga. Satu contoh lain tu cikgu nak ingatkan pada anak pelajar, satu contoh lain tu maksud dia yang tak ada dalam gambar rajah tu. Kamu carilah contoh selain daripada yang ada di dalam gambar rajah. Okey. Satu, kemudian seterusnya. Okey, maaf. Satu bukan contoh. Apa dia satu bukan contoh tu? Apa maksud satu bukan contoh? Satu bukan contoh ini adalah contoh bertentangan sifat dia. Kalau dia bagi contoh variasi selanjar, maka bukan contoh adalah variasi tak selanjar. Contoh macam tu. Okey, di sini dia beri jawapan, cadangan jawapan ketinggian. Okay, ataupun boleh juga berat badan, boleh juga warna kulit, ataupun boleh juga kecerdasan. Okay, kecerdasan. Okey, akhir sekali kita nak bina konsep sebenar. Okey, konsep sebenar. Okey, apa itu konsep sebenar? Konsep sebenar adalah, okey, kita lihat Okey, ini format dia. Okey, konsep ialah ciri satu campur dengan ciri dua. Apa itu cikgu? Ciri satu campur ciri dua. Tak fahamlah cikgu. Okey, ciri satu dan ciri dua ini mestilah dua ciri sepunya yang kamu beri di atas tadi. Iaitu kenal pasti dua ciri sepunya. Dua ciri sepunya itu adalah jawapan yang kamu dah beri pada dua ciri di atas tadi. Iaitu dipengaruhi oleh genetik ataupun boleh diwarisi dan juga menunjukkan perbezaan sifat yang ketara. Okey, jadi itulah dua ciri sepunya yang diperlukan untuk kamu membina konsep sebenar. Okey, so kita tengok jawapan dia. Apa jawapan dia? Okey, variasi ialah, variasi ini adalah konsep tadi. Variasi ciri satu, variasi yang dipengaruhi oleh genetik, okey, ataupun boleh diwarisi dan menunjukkan perbezaan sifat yang ketara. Okey. So cikgu selalu tanyakan bila cikgu berhadapan dengan anak pelajar, bolehkah pelajar? Tapi situasi ini cikgu sentiasa positif. Cikgu rasa kamu boleh jawab soalan membina konsep ini dengan mudah. Lepas cikgu dah bimbing kamu, cikgu dah memudah cara, cikgu rasa kamu boleh jawab apa saja soalan bina konsep yang diberi. Tetapi jika diberi pilihan untuk cikgu lah, kalau diberi pilihan, maka cikgu lebih suka menjawab soalan yang esei yang lain. Sebab kalau membina konsep ini, calon atau pelajar lebih mudah hilang markah. Di mana dia hilang markah? Di mana dia hilang markah? Dia hilang markah dekat dua ciri sepunya. Kalau dia kamu salah dua ciri sepunya, kamu dah hilang dua markah. Bila kamu hilang dua markah, maka kamu akan hilang lagi satu markah, iaitu di konsep sebenar. Sebab kamu dah bawa ciri kamu ke konsep sebenar. Okey? Jadi sebab cikgu terpulanglah kepada kamu, lihat kepakaran kamu kat mana. Kalau kamu rasa bina konsep ini mudah, silalah jawab soalan bina konsep. Okey, tapi kamu kena ikut panduan cara menjawab soalan bina konsep yang cikgu baru sampaikan. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang terakhir, iaitu soalan penyelesaian masalah. Okey, soalan penyelesaian masalah juga ada format. Okey, kita kata soalan tu soalan kemahiran berfikir aras tinggi, tapi tetap cikgu boleh bimbing pelajar lagi untuk bagi format dia. Bagaimana cara untuk dia menjawab soalan penyelesaian masalah dengan baik. Bila kita sebut baik tu, kita nak markah yang penuh. Okey, kita lihat contoh. Okey, sebelum tu cikgu nak ulang balik. Okey, apakah format soalan penyelesaian masalah? Okey, yang pertama, kamu kena kenal pasti masalah. Apa masalah dia? Kena tahu apa masalah dia. Kemudian yang kedua, kamu kena tahu masalah tu apa punca dia.
Okey, punca itu sama dengan penjelasan masalah ataupun punca itu adalah punca masalah tu apa yang menyebabkan masalah tu berlaku. Okey? Dan yang terakhir sekali, kamu kena beri 2 kaedah dan 2 huraian. Bila kamu bagi 2 kaedah, satu kaedah mestilah kamu huraikan apa kaedah itu. Okey, jadi bila ada dia beri 2 kaedah dan 2 huraian, maka perlu ada 2 kaedah dan perlu ada 2 huraian. Okey, kita lihat contoh soalan yang cikgu bagi ni, contoh soalan. Okey. Okey, cikgu baca soalan. Okey, penggunaan baja kimia dan pestisid telah meningkatkan hasil pertanian. Namun begitu, penggunaan secara tidak terkawal bahan-bahan kimia tersebut telah menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, A. Nyatakan 4 kesan penggunaan baja kimia dan pestisid secara tidak terkawal terhadap alam sekitar. Okey, so dalam soalan ni dia tanya 4 kesan sahaja. Okey, 4 kesan. Jadi dia tak kata dia tanya 4 kesan, dia tak suruh huraikan. Jadi jawapan dia, okey. Yang pertama, pencemaran air. Ini cadangan jawapan yang pelajar, cadangan jawapan. Ada banyak jawapan lagi, tapi ini cadangan jawapan cikgu. Yang pertama, kesan dia pencemaran air. Yang kedua, pencemaran tanah. Okey, ataupun tanah menjadi tidak subur. Yang ketiga, hidupan akuatik akan mati. Yang keempat, eutrofikasi. Okey, pelajar kena tahu apa itu eutrofikasi. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Ini untuk bahagian A, kita pergi kepada bahagian B pula. Okey, tadi 4 markah, sekarang ini okey, untuk bahagian B ini barulah bahagian menyelesaikan masalah. Tadi menguji kefahaman, sekarang kita nak selesaikan masalah. Okey, cikgu baca soalan dia. Peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfera telah menyebabkan fenomena pemanasan global. Huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Okey. Penerangan anda mesti mengandungi aspek-aspek berikut. Okey, ini barulah dia tanya tentang punca masalah. Okey. Okey, yang pertama, mengenal pasti masalah. Maaf, okey. Yang kedua, terangkan punca masalah. Dan yang ketiga, terangkan 2 kaedah penyelesaian masalah tersebut. Okey. So, cikgu nak ingatkan pelajar untuk soalan bahagian B ni, jawapan dia ada dalam situasi soalan itu. Jawapan dia ada dalam penyataan soalan. Okey, so mengenal pasti masalah ni, kalau kamu baca betul-betul, kamu tahu dia menyebabkan apa. Yang menyebabkan apa tu adalah masalah kita. So, masalah dia adalah pemanasan global. Kalau kamu lihat, okey, kamu lihat ni ya. Kamu lihat. Okey, sekejap. Okey, kamu lihat. Okey, ni menyebabkan fenomena pemanasan global. Okey, dia menyebabkan fenomena pemanasan global merupakan masalah. Okey, sekarang ni tanya pula. Okey, pemanasan global tu apa punca dia? Apa punca yang menyebabkan pemanasan global? Jadi, kita dah belajar kan, kamu dah belajar tentang pemanasan global. Disebabkan oleh sejenis gas, iaitu gas karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Okey. So di sini jawapannya ada dalam soalan juga. Peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfera. So di sini cikgu nak beritahu kat kamu bahawa kamu boleh dapat 2 markah tu senang-senang daripada penyataan soalan. Kalau kamu highlight ataupun kamu garis soalan tu betul-betul kamu tengok, memang ada punca masalah dan juga masalah dan punca masalah. Jadi 2 markah percuma untuk belajar. Okey. Okey, seterusnya terangkan 2 kaedah penyelesaian masalah tersebut. So bila dia kata 2 kaedah tu, kita kena bagi 2 kaedah dan 2 huraian. Kenapa pula? Sebab kamu lihat markah dekat sebelah kanan tu adalah 4 markah.
2 kaedah 2 markah, 2 huraian 2 markah. Jadi 4 markah. Okey. Boleh tak kalau saya bagi 2 kaedah saja? Boleh. Sebab kamu memang nak 2 markah. Okey, cikgu gurau je nak. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cadangan jawapan. Okey. Untuk 2 kaedah dan 2 huraian. Okey, cadangan jawapan cikgu. Right, 2 kaedah dan 2 huraian. Okey, kita lihat dah. Okey, ini cadangan jawapan cikgu. Yang pertama, kaedah cikgu, gunakan pengangkutan awam. Okey, contohnya gunakan pengangkutan awam. Ini kita naik apa? Naik apa? Okey, gunakan pengangkutan awam. Boleh tak kamu kata gunakan pengangkutan awam? Bas. Okey, naik bas. Lagi apa? Naik apa? Naik LRT. Itu pengangkutan awam lah. Okey, kemudian kamu bagi huraian dia. Untuk mengurangkan pembakaran ataupun penggunaan bahan api fosil. Okey, yang kedua, penanaman semula hutan. Kenapa nak tanam semula hutan? So, bila kita tanam banyak pokok, maka dia akan memerangkap gas karbon dioksida. Kenapa kena perangkap gas karbon dioksida, cikgu? Sebab tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis, maka mereka perlulah menyerap gas karbon dioksida. Okey, so 2 kaedah dan 2 huraian ini adalah dari tajuk-tajuk yang apa saja yang kamu telah belajar dengan cikgu kamu. Okey. Okey, seterusnya kita dah selesai dah sebenarnya ni untuk jawapan kepada soalan penyelesaian masalah. Okey. Okey, slide yang seterusnya adalah cikgu rasa yang ni yang kamu tunggu kan? Okey. Okey, kita tengok. Okey. Okey, tajuk berfokus. Cikgu beri tajuk berfokus sains SPM 2020. Tajuk berfokus ini bukanlah soalan sport, tapi tajuk berfokus di mana kamu wajib, pelajar wajib belajar ulang kaji. Kamu kena mengkhatam iaitu sebanyak 3 kali. Kamu khatamlah sekarang ni, kamu gunalah peluang PKPB ini untuk kamu mantapkan ilmu kamu. Ini merupakan satu hikmah kamu boleh buat ulang kaji. Kamu kena khatam. Kamu kena guna modul yang cikgu kamu beri. Kamu kena guna modul. Dan jangan lupa modul konstruktif yang cemerlang tu yang diedarkan oleh sektor pembelajaran JPN tu untuk kamu buat. Sebab di dalam tu ada 9 soalan eksperimen. Dan ada soalan-soalan lain, soalan menyelesaikan masalah, soalan membina konsep, semua cikgu dah letakkan. Cikgu bersama rakan-rakan cikgu telah masukkan di sana dan cikgu sangat berharap kamu gunakan modul konstruktif sebaik mungkin. Okey, sebelum cikgu baca tajuk ni. Alamak, kecil lah. Sebenarnya kecil cikgu untuk perempuan nampak. Tapi tak apa, cikgu cubalah. Yang pertama sekali adalah koordinasi badan. Okey. Untuk koordinasi badan, kita pilih tajuk tindakan refleks. Kemudian kita ada sistem endokrin. Yang kedua, keturunan dan variasi. Tajuk yang cikgu beri, cadangan tajuk mutasi variasi. Kemudian yang ketiga, tenaga dan perubahan kimia. Kita tengok sekejap. Tindakan kimia yang berlaku dengan kehadiran cahaya, dengan adanya cahaya, minta maaf. Yang keempat, tenaga nuklear. Tenaga nuklear itu adalah bahan radioaktif dan tenaga nuklear dan kegunaannya. Tajuk seterusnya adalah cahaya, warna dan penglihatan. Iaitu penolakan dan penambahan cahaya berwarna. Seterusnya adalah tajuk seterusnya bahan kimia dalam industri, terfokus kepada alloy. Kemudian kita lihat tajuk seterusnya iaitu jirim dan bahan. Yang tu kamu kena tahu nombor proton, nombor nukleon. Itu tajuk untuk tingkatan 4. Cikgu nak ingatkan, ni bukan soalan tajuk sport, tapi pelajar wajib tahulah tajuk ini. Bila kamu buat ulang kaji ataupun pencuitan akhir kamu, bila kamu lihat saja subtopik ini, kamu buatlah dengan lebih
berfokus. Kita kata kamu fokus lebih sehingga kan kamu rasa apa saja soalan yang soal kamu boleh jawab dengan mudah. Okey. Kemudian kita pergi selepas jirim dan bahan, okey, kita pergi kepada tajuk tingkatan 5 iaitu mikroorganisme dan kesannya ke atas hidupan dan fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Ada berapa faktor? Semua anak pelajar? Ada 5 faktor, cikgu. Bagus. Memang 5 faktor pun. Okey, jadi kamu kena lihat kelima-lima faktor itu. Okey, seterusnya kita lihat tajuk nutrisi. Kamu fokus kepada nilai kalori. Okey, kemudian kita lihat sebatian karbon. Sebatian karbon ini setiap tahun wajib ada satu soalan. Okey, sebatian karbon. Untuk tahun ini kita fokus kepada kelapa sawit dan kepentingannya. Kemudian untuk tajuk tingkatan 5, okey, cadangan topik cikgu adalah yang pertama, mikroorganisme dan kesannya kepada ke atas hidupan. Okey, dan subtopik cadangan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Okey, kemudian tajuk yang seterusnya adalah nutrisi, iaitu fokus. Kita fokus kepada nilai kalori. Okey. Seterusnya sebatian karbon. Okey, untuk makluman pelajar, sebatian karbon ini adalah topik yang wajib. Okey, kamu kena tahu semua tentang sebatian karbon. Alkohol, lemak, polimer, okey. Iaitu dan cikgu fokus kepada kelapa sawit dan kepentingannya. Okey, seterusnya tajuk tentang gerakan. Okey, untuk gerakan tidak ada pilihan. Kesemua prinsip kamu kena tahu iaitu prinsip konsep inersia, kamu kena tahu tentang prinsip empat lejang, kamu kena tahu tentang prinsip keabadian momentum, prinsip Archimedes, okey, prinsip Bernoulli. Okey, so untuk gerakan semua prinsip kamu perlu tahu. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknologi. Okey, makanan. Okey, maaf, bukan teknologi makanan. Kepada teknologi maklumat. Okey, kita fokus kepada gelombang radio. Okey, dan akhir sekali adalah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Kita fokus kepada pencemaran dan kesan pelupusan bahan domestik. Okey. So, itu sahaja tajuk-tajuk ataupun cadangan tajuk ataupun cadangan topik ataupun subtopik dan juga subtopik untuk SPM 2020. Cikgu harap sangat-sangat berharap kamu gunalah ataupun kamu buatlah ulang kaji, okey, tajuk-tajuk yang cikgu beri. Okey. Dan akhir sekali, okey, cikgu nak bagi satu kata hikmah. Okey. Kejayaan itu tercipta hasil dari kegagalan. Okey. Gagal banyak kali pun tak apa. Okey. Jangan kamu kecewa. Jangan bila sekali gagal kamu dah rasa kecewa. Jika gagal, okey, jika kamu gagal, kamu jangan rasa kecewa kerana kegagalan itu adalah permulaan untuk menempuh kejayaan. Okey. So, sekian. Terima kasih. Akhir kata dari Cikgu Syamsida binti Muhammad Noor dari SMK Mutiara Impian dan rakan Cikgu Nur Falahana Osman dari SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Kami berharap anak pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang kami beri sebentar tadi. Kami mohon ampun dan maaf jika ada sebarang khilaf kami semasa bersama-sama dengan anak pelajar.
Harapan cikgu adalah kamu manfaatkan ilmu yang cikgu bagi dan semoga kamu berjaya menjawab soalan SPM dengan baik pada 2 hari bulan Mac 2021. Sekian. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.